Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar saya. Hari ini saya akan tunjukkan sambungan kepada tutorial yang telah saya tunjukkan pada tutorial part 1 hari itu. Okey, kita akan sambung menggunakan software Adobe Premiere Pro CC 2020. Okey, bila kita buka Adobe Premiere Pro untuk kali kedua, kita akan nampak kita punya projek yang lepas kita buat ada dekat sini. Okey. Tapi saya lupa nak beritahu pada tutorial minggu yang sebelum ni lah. Apa jadi kalau kamu tak ada window ini? Katalah macam ni kan, kosong. Tak ada window ni. Jangan risau. Kalau siapa punya Premiere yang tak ada window ni, boleh pergi dekat file. Kita ada dua option lah kalau nak buat projek baru. File, new project. Tapi sekarang kita bukan nak buat projek baru kan. Kita akan sambung dengan projek yang telah kita buat pada sesi part 1 hari itu. So kalau untuk membuka file yang dah sedia ada, pergi kepada open project dan kita carilah dekat mana tempat kita save projek tersebut. Okay? Sebagai contoh yang ada depan kamu ni, inilah projek yang dah kita buat pada part 1 hari itu. So double klik, dia akan buka balik projek tersebut. Okey, jadi inilah projek yang dah kita buat pada tutorial part 1. Jadi pada tutorial part 1, saya ulang lagi sikit. Kita dah belajar macam mana cara untuk import media-media ke dalam kita punya projek Premiere. Kemudian kita dah belajar macam mana cara untuk memasukkan media itu ke dalam kita punya timeline. Okey, timeline ini adalah tempat untuk kita nampak kita punya editing. Sebelum kita pergi lebih jauh dengan teknik-teknik editing yang lain, ada beberapa skill lah yang boleh saya tunjuk untuk gunakan Adobe Premiere ni. Okey, kita punya timeline dekat sini, kita boleh zoom in dengan zoom out. Bukan zoom pada gambar, tapi pada zoom dia punya timeline tu. Okey, cara nak zoom dia, kita pergi klik pada hujung slider ni, kita boleh. Kalau kita kecilkan, dia akan jadi panjang lah. Dan kalau kita panjangkan, dia akan jadi kecil timeline-nya. Ini membantulah kalau kamu punya video tu terlalu panjang. Jadi kalau kamu nak tengok keseluruhan timeline, bolehlah tarik lah selagi boleh tarik. Tapi berguna juga kalau kita nak zoom in. Contohnya kita nak betul-betul tengok frame by frame. Frame 1, frame 2, frame 3. Kita boleh gunakan teknik ni. Okay? Ini tak ada satu setting yang tetap. Ikutlah kesesuaian mata kamu dan kelebaran monitor yang kamu ada. Lagi lebar monitor yang kamu ada, lagi panjanglah timeline yang kamu dapat. Pada kita punya timeline, kita boleh enable dia punya visibility. Kalau kamu tengok dekat toolbar ni, dekat timeline ni, dia ada dia punya lambang mata ni kan. Ni sama macam Photoshop lah. Kita boleh off-kan dan kita boleh on-kan. Ini membantulah kalau kamu punya video mempunyai banyak layer dan kamu nak tengok layer mana satu yang sepatutnya kamu pilih. So kita boleh on, off-kan. Sama juga dengan audio. Kalau audio ni kita ada mute. Mute ini bermakna audio tu tidak akan berbunyi. Sebagai contoh, kalau saya play sekarang, dia ada bunyi kan. Kalau kamu tekan mute, dia takkan ada bunyi. Dia takkan ada bunyi. Dan S di sebelah ni adalah solo track. Solo track ni kalau satu track, dia tak ada efek apa-apa. Tapi katalah kalau audio kamu ada banyak lapisan ni, kamu ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 audio, kita nak dengar satu saja dia punya audio dia. So kita tekan solo. Bermakna kalau kita enable solo pada layer tu, hanya audio pada layer itu saja yang akan kedengaran. Okey, bagaimana untuk kita menambah layer? Katalah kan kamu punya projek ni besar, banyak benda kamu nak import dan banyak benda yang kamu nak paparkan dalam satu-satu frame. So kita boleh tambah layer video dan juga boleh tambah layer audio. Okey, saya besarkan sikit. Panel ni kita boleh besarkan. Ni untuk menunjukkan lah dia punya efek untuk penambahan layer tu.
Sekarang video ada 3 layer dan audio ada 3 layer. Untuk menambah layer mudah sekali. Klik kanan, add track. Okay. Dia akan tanya, video track nak tambah berapa? Audio track nak tambah berapa? So kita boleh isi dekat situ. Okay. Sebagai contoh, katalah saya nak tambah video track, saya nak tambah lagi 3. Audio track saya tak nak tambah langsung, saya biar kosong. Dan klik OK. So kamu boleh nampak audio track akan kekal 3 dan video track dia akan tambah lagi. Okay. So macam ni lah cara untuk kita menambah track pada kita punya timeline. Okay. Untuk membetulkan sebarang kesilapan yang kita buat, macam biasa, pergi pada edit, undo. Ni saya besarkan balik. Okay. Nak besarkan macam mana ni terpulanglah kepada kamu punya cita rasa. Okey, jadi untuk lesson hari ini saya akan teruskan dengan tutorial kita yang seterusnya. Okey. Sekarang saya akan tunjukkan dengan kamu bagaimana untuk membuat transition antara dua video klip. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, kita ada klip yang pertama, klip ini, dan klip yang kedua adalah klip ini. Okey. Bila saya tekan button play, dia akan terus berjalan, dia akan terus bersambung antara klip yang ini. Dia akan terus lompat pergi kepada klip yang ini. So kalau kamu tengok dekat sini, ni klip pertama, ni klip kedua. Okay? Dia tak ada transition dekat situ. Transition ni adalah satu blending mode yang boleh kita buat antara dua video klip. Okey, untuk membuat transition, kita pergi kepada panel yang di bawah sebelah kiri. Okay, kamu perhatikan dekat sini, kita ada project lesson yang mana saya dah tunjuk cara untuk kita import klip. Dia ada media browser, libraries, info. Okay, tapi kalau kamu tekan anak panah hujung ni, okay, kamu akan jumpa satu tab effects. Dekat sini effects ni. Dan dekat effects ni, dalam tab effects, dia ada banyak setting yang dah dibuat untuk kita, antaranya preset, Lumetri preset, audio effects, audio transition, video effects dan video transition. Okey, jadi hari ini kita akan tengok macam mana cara untuk meletakkan transition antara dua klip. Pertama sekali, kita buka dia punya folder ni dan kamu akan nampak, okay, bawah video transition ni ada banyak lagi jenis-jenis transition yang boleh kita buat antara dua klip. Kita ada 3D motion, dissolve, immersive video, iris, page fill, slide, wipe dengan zoom. Okay. Saya takkan tunjuk semua sebab cara nak apply dia adalah sama. Okay, saya cuma ambil contoh lah. Saya pergi pada dissolve. Okay. Kalau untuk dua klip ni biasa kita akan guna cross dissolve. Okay. Kita akan letakkan effects video transition ini pada klip ini, antara dua klip. Sebelum tu saya akan besarkan sikit saya punya timeline supaya kamu boleh nampak dia punya cara nak letak dia. So ini klip pertama dan dia akan berjalan pergi kepada klip kedua. Okey, cara untuk meletakkan transition simple. Kita pilih transition yang kita nak. Kemudian kita tarik masuk, pergi duduk di antara kedua klip tadi. Bukan di sebelah kiri dan bukan juga di sebelah kanan, tapi di antara kedua klip tadi. Okey, kalau keluar apa-apa ni biarkannya lah. Klik je. Okey, so kita boleh terus tekan play dan tengok dia punya transition. Itu dia punya transition mudah yang dah kita letakkan pada kita punya klip, antara dua klip. Dan transition ni kita boleh adjust dia punya setting. Cara dia, kita klik pada transition tersebut, bukan pada video tapi pada transition. Kita double klik. Okay, dan dia akan tanya duration untuk
transition tersebut. Okey, sekarang kita tengok dekat sini. Transition dia adalah 1 saat dan 1 frame. Okey, cara nak baca dia, yang belakang ni adalah dia punya frame, ini adalah saat, ini adalah minit, dan ini adalah jam. Okey, untuk transition tak perlu lama-lama, tak perlulah transition sampai 1 jam, kan? Tak ada orang buat transition macam tu. Okay, mungkin kita boleh letak transition dia setakat 2 minit, 2 second, kemudian klik OK, dan kamu akan nampak dia punya transition tadi akan jadi lebih panjang. So boleh kita tekan button play. Okay, so kita boleh setting dia punya transition, ataupun kita boleh ada cara lagi mudah sebenarnya untuk kita control. Perasan tak, bila saya gerakkan saya punya mouse pada transition ni, saya punya cursor mouse tu dah bertukar. Kita boleh klik dan tarik. Kita boleh klik dan tarik. Kita boleh panjang dan pendekkan. Ikut kesesuaian kita punya klip. Simple kan? Itu cara untuk kita membuat transition. Okey, walaupun transition pada Adobe Premiere ni banyak, saya tahu banyak transition dekat sini. Okey, sebagai contoh, transition ni saya buang. Okey, kalau nak buang transition, klik pada transition tersebut dan tekan delete pada keyboard. Maka akan hilanglah transition tu. Dia katalah saya letak transition yang baru. Saya letak transition additive dissolve pula. Okay. Okay, dia ada sedikit perbezaan lah. Okay, setiap transition ni ada dia punya effects, dan dia ada banyak dekat sini. Okay, walaupun banyak transition yang ada, tapi nasihat saya, gunakanlah transition yang sesuai dengan kamu punya projek. Jangan sampai kita istilah dia mabuk transition. Semua transition kamu nak letak. Transition memainkan peranan kepada makna sesuatu video. Nanti dalam sesi kuliah, sesi teori, saya akan tunjukkan apa kesan transition kepada kita punya video. Setiap transition ada makna dia. Tu dah lain kan transitionnya. Jadi itulah cara untuk kita menambah transition antara dua video klip. Okey, teknik seterusnya yang saya nak tunjuk adalah macam mana untuk kita mengubah setiap klip yang ada. Okey, pada setiap klip dalam kita punya timeline, ini saya kecilkan sikit. Setiap klip dalam kita punya timeline ni, kita boleh tengok dia punya properties. Okey, kita double klik. Sebagai contohlah video ni. Video ini, bila saya double klik, okey, dia akan buka dekat panel di sebelah kiri atas. Okey. Pergi kepada tab Effects Control. Pada tab Effects Control ni, dekat sinilah kita boleh letak pelbagai effects yang boleh kita buat terhadap klip yang sedang kita pilih. Okay, pertama sekali adalah motion. Okay, bila kita buka motion ni, dia ada position, scale, rotation, anchor point dan anti-flicker filter. Okay. Kebiasaannya kita akan usik inilah, position, scale. Rotation ni jarang, yang lagi dua bawah ni pun boleh kata jarang kita gunakan. Okey, apa fungsi position? Position ni adalah untuk kita menggerakkan klip itu. Okay, kita ada paksi X dan paksi Y, ataupun paksi secara melintang, dan ini secara menegak. Okay, kita boleh ubah dengan cara type, ataupun cara lebih mudah, kita klik, jangan lepas, kemudian kita gerakkan mouse kita ke kiri dan ke kanan, dan kamu boleh nampak dia punya video footage itu akan bergeraklah mengikut apa yang kita setting. Cuma bila berlaku macam ni, akan ada kawasan hitam, bermakna itu kawasan kosong lah. Okey, ni saya bagi tahu supaya manalah tahu kamu nak gunakan teknik ni. Kalau kita nak buat certain effects pada kita punya klip.
Okey, so kalau kita nak undo semula ataupun kita reset kepada asal, kita boleh klik ni reset parameter. Dia akan kembalikan semuanya kepada asal. Okey, yang kedua di bawah ini adalah scale. Scale ni kalau kita buka pun kita boleh adjust dia punya size secara overall. Okey, cuma nasihat saya jangan scaling terlalu besar. Konsep dia sama macam image. Bila satu image kita besarkan, dia akan pecah. Dia akan mulalah nampak dia punya pixel tak berapa cantik. Tapi katalah for some reason kamu nak besarkan kamu punya frame, boleh kita besarkan. Kemudian kita gabungkan dengan teknik position tadi, kita boleh adjust. Kita boleh adjust kita punya framing. Ini mungkin boleh membantu untuk dapatkan composition yang lebih baik. Dan rotation, saya rasa kamu pun boleh agak fungsi rotation ni adalah untuk kita pusingkan kita punya footage. Kita boleh pusingkan. Tapi kalau pusing banyak-banyak, akan nampaklah kawasan hitam dekat sini. So apa yang boleh kita buat, kita boleh besarkan lagi bagi dia penuh. Cuma bila besarkan terlalu banyak, dia akan berlaku pixel. Dia punya pixel akan nampak dekat situlah. Dia punya sharpness dah semakin hilang. So saya reset semua sekali kepada asal. Teknik seterusnya yang akan saya tunjuk adalah blending mode. Blending mode ni adalah di mana bila kita letak dua footage video di dalam satu masa yang sama, maknanya dia bertindih lah atas bawah, dan kita boleh buat dia punya blending. Saya ambil contoh mudah di timeline saya ni. Katalah saya ambil klip yang ini, saya gerakkan, klip ini akan berada di atas klip video yang ada di bawah dia. Okey. Jadi bila kita play, bila kita mainkan, okay, kita tak nampak apa-apa effects lagi lah sebab kita belum buat dia punya blending. Okay, cara untuk buat blending dia, kita klik pada klip yang di atas, bukan di bawah, klip yang di atas. Kemudian pergi pada panel di sebelah kiri atas ni, cari dia punya effects tadi tu. Kemudian pergi pada opacity, dan kita boleh ubah dia punya opacity, ataupun kita boleh ubah dia punya blending mode. Dia akan blendkan kedua-dua footage. So bila kita mainkan, dia akan main dua footage secara serentak, tapi dalam mode blending lah. Itu. Okay. Mungkin teknik ni sesuai dengan sesetengah scene dalam kamu punya video. Okay, tak semua scene sesuai gunakan teknik blending ni. Tapi katalah kalau kamu nak buat, inilah dia punya cara. Teknik terakhir yang akan saya tunjuk pada hari ini adalah bagaimana untuk kita menambahkan teks pada kita punya video. It's very simple. Kita gerakkan kita punya slider, kita punya header ni dekat kawasan mana yang kita nak, katalah dekat sini. Okay, kemudian untuk menambah teks, kita klik pada type tool di bawah ni. Klik pada type tool, dan kita punya cursor akan bertukar. Kemudian kita klik pada video. Okey, dan kamu bolehlah menaik sebagai contoh ni lesson 1. Okey, bila dah habis type, klik pada selection tool. Alright, so kita dah ada satu layer untuk teks, dan kita boleh gerakkanlah secara freeform. Kita boleh gerakkan secara freeform dekat sini, ataupun kita boleh gerakkan dekat dia punya properties panel, macam saya tunjukkan tadi tu di sebelah kiri. Dan kita boleh lakukan editing pada kita punya teks dengan cara pergi kepada panel properties tadi di sebelah kiri atas. Make sure kita highlight dulu lah, kita select. Kemudian kita cuba cari satu
tab untuk teks ni. Kita boleh besarkan. Okey, kita boleh tukar dia punya font kepada font apa yang kita nak. Ni bergantung kepada font yang ada dalam kamu punya PC lah. Sebagai contoh, saya ambil font. Kalau nak cari font ni memang makan masa lah. Memang makan masa. Katalah saya ambil font ini, Christina ni. Okay, saya ubah dia punya ni tulisan. Okey, dan kita boleh buat macam-macam lah dekat sini. Kita boleh letak dia punya bold. Kita boleh ubah dia punya warna. Boleh ubah dia punya warna. Kita boleh ubah dia punya size. Kita boleh ubah apa lagi. Banyaklah benda dekat sini kamu boleh cuba kan. Dia bergantung kepada font yang ada dalam kamu punya PC. Dan kita juga boleh lakukan transform. Kita ada scale, opacity pun kita boleh adjust. Katalah kita nak nampak tulisan tu sama-sama je kan, kita boleh adjust. Okay. So bila kita mainkan balik semula, tulisan itu akan keluar dekat situ. Okay, kalau rasa tulisan tu terlalu pendek atau terlalu panjang, kita boleh adjust dia punya duration. Cara mudah dia, kita gerakkan kita punya mouse ke hujung, kita boleh pendekkan tempoh dia ataupun kita boleh panjangkan tempoh dia ikut kesesuaian teks apa yang sedang kamu paparkan. Okay, make sure setiap kali kamu tambah teks pada video, cuba ulang dia punya playback dan tengok sempat baca atau tidak. Itu dia punya rule number 1 kalau kita menambah teks. Kita tengok dulu sempat baca atau tak. Okey, macam ni lama sangat kan, kita boleh pendekkan. Okey, so ini bagaimana cara untuk kita menambahkan teks pada kita punya projek kita. Okey, so saya rasa ini saja untuk video kali ini. So saya ulang balik apa yang saya dah tunjukkan dalam tutorial kita pada hari ini. Yang pertama, kita dah tengok macam mana cara untuk menambah transition. Yang kedua, kita dah tengok macam mana cara untuk mengubah properties pada video. Kita boleh sengitkan, scale, besarkan, kecilkan. Yang ketiga, kita boleh buat blending mode pada video tersebut. Dan yang keempat, kita dah tengok macam mana untuk menambah teks pada kita punya projek. Okay, dalam lesson seterusnya, kita akan buat lebih advance lagi. Kita akan setting dia punya animation, simple animation. Kita boleh letak animation pada kita punya video dan juga kita boleh letak animation pada kita punya teks. Kalau kita tengok teks kita sekarang ni, dia static dan cara dia must appear pun secara tiba-tiba. Kita boleh buat animation pada teks ini dengan menggunakan keyframe. Okay, insyaAllah pada video yang seterusnya. Okay, jadi saya harap semua pelajar dapat follow lesson kali ini. Make sure lesson pertama dan lesson kedua kamu follow betul-betul untuk dapatkan dia punya feel cara membuat video editing sebelum kita bergerak kepada lesson-lesson seterusnya yang lebih advance. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.